Gadget adalah dadah baharu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, perkembangan teknologi pada masa kini telah membawa 1001 manfaat dan kemudahan kepada masyarakat. Namun di sebalik manfaat tersebut terselit 1001 keburukan. Pada masa kini, ketagihan gadget telah menjadi semakin parah dan lebih teruk lagi, fenomena ini telah menjadi biasa dalam norma masyarakat. Ada kalanya, individu yang tidak menggunakan gadget dianggap sangat aneh. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ketagihan membawa maksud rasa ingin benar akan sesuatu atau lebih tepat disebut sebagai obses. Manakala, gadget pula membawa maksud sebagai alat atau alatan. Dalam konteks ini, ketagihan gadget membawa maksud penggunaan gadget secara berlebih-lebihan hingga mengganggu aktiviti rutin seharian. Ketagihan gadget ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan kanak-kanak, namun orang dewasa juga boleh terlibat. Semua golongan berisiko menjadi penagih gadget, bermula dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Penagihan gadget ini adalah sangat berisiko hingga digelar sebagai dadah dalam dunia masa kini. Menurut kajian statistik yang dikeluarkan oleh Badan Antarabangsa dan Syarikat Pembekal Proxy iaitu ProxyRec menunjukkan 97% rakyat Malaysia menggunakan internet dan menghabiskan lebih daripada 8 jam sehari dalam penggunaan peranti, hingga menyebabkan Malaysia mencatatkan kedudukan ketiga tertinggi dalam dunia bagi penggunaan peranti. Tambahan mereka lagi, Malaysia juga mencatatkan kedudukan kedua tertinggi dalam dunia bagi aspek ketagihan gadget. Ini menunjukkan betapa seriusnya kebergantungan masyarakat Malaysia terhadap gadget mereka. Berdasarkan dapatan kajian kepenggunaan internet Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2020 menunjukkan bahawa peratus peningkatan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja meningkat. Peningkatan berlaku bermula dari 18.4% pada tahun 2016 sehingga 47% pada tahun 2020. Ini menunjukkan satu nilai peningkatan yang sangat besar. Pasti anda semua tertanya-tanya, apakah simptom yang dialami oleh mereka yang ketagihan gadget? Adakah kita juga tergolong sebagai penagih gadget? Baiklah, individu yang ketagihan gadget ini, mereka akan merasa resah, gelisah, mudah marah dan berasa tidak tenang apabila tidak bersama dengan gadget mereka. Tambahan pula, mereka juga akan segera mencari telefon pintar mereka sebaik sahaja bangun dari tidur. Dan fenomena ini juga dikenali sebagai nomofobia, iaitu no mobile phone phobia, iaitu di mana seseorang ini mengalami ketakutan dan kebimbangan yang melampau sewaktu ketiadaan telefon mudah alih bersama mereka. Secara jujurnya, saya juga sering menggunakan gadget dalam waktu jangka masa yang lama. Sebagai contoh, saya sering menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat di sekeliling. Saya juga menggunakan laptop dalam jangka masa yang lama sewaktu menyiapkan tugasan kuliah. Saya juga menggunakan aplikasi seperti YouTube, TikTok dan juga saya juga bermain permainan video secara online untuk melapangkan fikiran pada waktu senggang. Bagaimanakah ketagihan gadget ini boleh berlaku? Berdasarkan pemerhatian saya sendiri, ibu bapalah punca utamanya. Hal ini kerana anak-anak sudah didedahkan dengan gadget oleh ibu bapa mereka sendiri seawal usia kurang dari 1 tahun. Sedangkan WHO, World Health Organization, sudah mengesyorkan bahawa penggunaan peranti elektronik hanya dibenarkan sewaktu anak-anak sudah berusia 2 tahun dan manakala penggunaan internet dihadkan hanya kepada 1 jam bagi mereka yang berumur 2 hingga 4 tahun. Namun langsung tidak diendahkan oleh ibu bapa. Mereka juga akan lebih kerap memberikan anak mereka dengan gadget sewaktu bayi. Contohnya, mereka akan memberikan anak mereka menonton televisyen pada jangka masa yang lama sementara mereka melakukan rutin harian. Memanglah urusan ini memudahkan mereka, tetapi memudaratkan anak-anak mereka. Tambahan lagi, kewujudan permainan online video seperti Mobile Legends, PUBG, Minecraft dan sebagainya membawa kesan ketagihan yang lebih teruk, terutamanya bagi remaja, kerana inilah keseronokan bagi mereka. Dan jika tidak dikawal, mereka akan menjadi lebih teruk lagi. Dan tambahan pula, pengaruh rakan sebaya yang negatif akan menambah kesan buruk kepada ketagihan gadget ini bagi kalangan kanak-kanak dan remaja. Sebenarnya, saya sangat kesian dengan anak-anak yang terdedah dengan penggunaan gadget sewaktu mereka dari kecil lagi.
kerana mereka mempunyai tahap sosial dan komunikasi yang sangat lemah hingga menyebabkan mereka mengalami speech delay ataupun kelewatan bercakap. Hal ini kerana sejak dari kecil sudah dilatih untuk menggunakan peranti hingga mereka tidak diajar untuk bercakap. Mereka akan berada dalam dunia mereka sendiri dan leka dengan penggunaan gadget. Apabila sudah tiba masanya mereka bergaul dengan orang ramai, terutamanya sewaktu meningkat ke alam persekolahan, mereka akan mengalami ketakutan ataupun dikenali sebagai social anxiety kerana mereka sangat takut untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan, guru-guru ataupun masyarakat di sekelilingnya hingga menyebabkan mereka sukar untuk fokus dalam kelas, sukar belajar dan sebagainya. Kesukaran ini akan menyebabkan proses pembelajaran mereka sangat lambat, tidak setaraf dengan umur mereka. Hal ini menjejaskan kepada kewujudan kelahiran masyarakat yang madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani ingin melahirkan individu yang mempunyai akses pendidikan yang sangat berkualiti setaraf dengan umur mereka. Namun, bagaimana ingin melahirkan jika rakyat sendiri sudah cetek pemikirannya? Sebagai contoh, apabila mereka meningkat usia 15 tahun dan perlu menduduki ujian TIMSS dan PISA, namun tahap pemikiran mereka hanya berada di bawah lagi. Bagaimanakah mereka ingin bertanding setaraf dengan negara-negara lain seperti Singapura, Brunei, Indonesia dan sebagainya? Maka kewujudan masyarakat madani ini sangat sukar dilahirkan jika isu ketagihan peranti ini tidak dikawal sejak dari awal lagi. Kenyataan ini turut disokong oleh John Daniel dan Suzyani Mohamad dalam kajiannya. Seterusnya, individu yang ketagihan gadget ini berisiko tinggi untuk mengalami kemurungan. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Mereka sangat ketagih dalam permainan video online seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Kerana itulah keseronokan bagi mereka. Ada dari mereka yang sanggup tidak mahu makan, tidak mahu tidur, tidak mahu melakukan rutin seharian demi bermain permainan video secara online. Dan menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2022, 1/4 daripada kanak-kanak dan remaja mengalami tekanan emosi. 1 daripada 8 kanak-kanak dan remaja mengalami gangguan kesihatan mental. Dan lebih teruk lagi, 1 daripada 10 kanak-kanak dan remaja berniat untuk membunuh diri. Perkara ini akan menjejaskan pembentukan masyarakat madani yang ingin melahirkan generasi yang berketerampilan. Bagaimana ingin melahirkan generasi berketerampilan? Sedangkan rakyat sendiri telah leka ketagihan gadget sehingga kemurungan. Apabila kemurungan, mereka akan mengalami simptom-simptom seperti anxiety, kecemasan, kebimbangan dan sebagainya. Mereka sangat takut untuk bersosial. Dan masyarakat madani yang berketerampilan adalah masyarakat yang sangat yakin, sangat berketerampilan. Jadi, bagaimana ingin melahirkan rakyat yang lantang bersuara dan berkeyakinan dalam memimpin negara kelak? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Sudah terang lagi bersuluh, kajian menunjukkan bahawa 1.8% daripada kanak-kanak mengalami ketagihan gadget. Angka ini menunjukkan jumlah yang sedikit, namun jika tidak dibendung dari awal, pasti angkanya akan meningkat sehingga ke 100%. Itu adalah perkara yang tidak mustahil dalam masa kini. Jadi, apakah jalan penyelesaiannya? Ibu bapalah harus memainkan peranan mereka sebagai tunggak utama dalam pembentukan anak-anak mereka. Ibu bapa seharusnya mengehadkan penggunaan peranti elektronik anak-anak mereka kepada 2 hingga 3 jam sahaja dalam masa sehari. Ini akan mewujudkan rasa disiplin dalam diri anak-anak dan mereka tidak akan menggunakan peranti dalam membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah. Mereka juga dapat menjalankan aktiviti rutin seharian dengan baik dan tidak terabai. Maka mengehadkan jumlah masa penggunaan peranti sangat penting bagi kanak-kanak. Ibu bapa juga boleh menyekat aplikasi-aplikasi yang dilayari oleh anak-anak mereka, terutamanya YouTube dan permainan video secara online. YouTube Kids sangat digalakkan untuk digunakan oleh anak-anak kerana YouTube Kids ini hanya memaparkan konten-konten yang berfaedah, manakala konten-konten seperti pornografi dan berunsurkan barat disekat serta-merta. Hal ini akan menyebabkan anak-anak tidak ketagihan dengan video-video seperti itu kerana video seperti itulah punca utama kepada ketagihan mereka. Pihak sekolah juga merupakan medium terpenting dalam menangani isu ketagihan gadget ini. Sebagai contoh, pihak sekolah seharusnya memperbanyakkan kempen-kempen anti-gadget kepada murid-murid mereka.
pihak sekolah boleh mendedahkan kepada mereka tentang bahaya penggunaan gadget secara berlebihan, dan anak-anak murid pula akan mendapat pendedahan awal tentang bahayanya penggunaan gadget yang tidak terkawal. Jadi, sampai ini saja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada anda semua di luar sana. Dan jangan lupa aplikasikan manfaat-manfaat yang telah diberikan dan idea-idea jalan penyelesaian yang telah dinyatakan. Adakah anda salah seorang daripada penagih gadget? Renung-renungkanlah.